seorang sahabat nama dia Sauban radhiyallahu an. Sauban ni dia orang dia kuah kering, nampak macam tak sihat, dan dia tak pernah tinggal solat berjemaah dengan Nabi SAW. Nabi kenal sahabat-sahabat dia tak pernah tinggal solat berjemaah, bahkan Nabi tunggu, yang tak ada Nabi akan tunggu kejap baru Nabi solat. Sauban ni sebabkan dia kuah macam tak sihat, Nabi tanya dia, kata Sauban, kau ni kat rumah tak ada makanan ke? Sauban kata kat rumah ada makanan. Habis tu kau ni tak sihat ke, sakit ke, tak selera makan ke, nampak kurus apa semua? Dia kata, aku sihat ya Rasulullah, tak ada apa ni. Habis tu kenapa nampak macam tak sihat, kurus ni? Dia sebenarnya aku risau. Risau tu yang menyebabkan aku jadi tak selera makan. Allahu Akbar. Apa risau dia tuan-tuan? Rasulullah tanya, apa yang kau risau? Dia kata, ya Rasulullah, sekarang ni dekat dunia kita hari-hari boleh jumpa, semayang berjemaah sama, aku jumpa Rasulullah duduk dekat apa semua. Katakanlah salah seorang daripada kita pergi dulu, takut tak jumpa dekat akhirat nanti. Kenapa? Kerana kau Rasulullah, kami ni orang biasa je. Orang biasa pada sahabat semayang dengan Nabi. Risau tu punya pasal sampai tak makan tuan-tuan. Oh, kita makan elok je tuan, gemuk apa semua, tak risau pasal akhirat. Sahabat ni risau sampai kuah kering. Jadinya Rasulullah SAW, sebab apa? Sebab dia risau. Dia kata, kalaulah kita salah seorang kita pergi dulu, sama ada Rasulullah pergi dulu atau saya pergi dulu, kat akhirat nanti belum tentu kita jumpa. Kenapa? Kerana Rasulullah ni dia bukan sekadar Nabi biasa, dia penghulu segala Nabi ni. Kita dengan Nabi biasa pun dah tak satu level, ni penghulu segala Nabi ni level. Tuan-tuan, kita ni darjat di syurga, tuan-tuan dengar syurga ni yang banyak tingkat kan tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak, daripada satu syurga ke satu syurga, tuan-tuan ingat tingkat dia macam rumah flat ke? Tuan-tuan boleh naik satu tangga, naik satu tangga? Tak tuan-tuan. Satu syurga ke satu syurga, level dia Nabi sebut seperti mana kita hari ni atas dunia tengok bintang kat langit. Kita duk katalah duk syurga level lagi tinggi, lagi besar syurga tu tuan. Neraka lagi dalam, lagi teruk. Dia ke bawah. Syurga lagi tinggi, lagi mulia. Jadi katalah kita duduk syurga tingkat 4. Kawan kita baik sikit dari kita duduk syurga tingkat 5. Tak jumpa kita tuan. Dia satu kita dengan langit. Oi, bukan ni. Tak lepas bukan. Tak jumpa. Itulah yang turun ayat. Lepas Sauban tanya ni, turun ayat. Apa nama? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Jadi kalau dapat ni dia akan duduk satu level dengan Nabi. Jadi Sauban rasa macam okeylah gitu kan, dapatlah ada peluang macam ni. Sampai ada satu hari Sauban tak datang. Nabi tunggu solat berjemaah, Sauban tak datang. Mana Sauban ni? Tak ada. Lambat sangat, akhirnya Nabi solat. Habis solat, Nabi kata dengan sahabat, jom kita cari rumah Sauban. Sauban tak datang. Biasa Sauban datang ni, Sauban tak datang. Nabi cari. Rupanya rumah Sauban dengan Masjid Nabawi yang dia tak tinggal solat berjemaah tu dekat 2 jam perjalanan rupanya. Mungkin pagi dia datang, dia buat kerja sekitar Masjid Nabawi kan, sampai isyak baru dia balik rumah dia. Jadi bila Nabi SAW sampai ke rumah Sauban, punya Sauban dah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nabi SAW. Ini kita cerita yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW sebut bahawa siapa yang banyak selawat kepada Nabi, orang ni Nabi akan kenal, dan dia ni akan dibangkitkan nanti dekat dengan Nabi SAW. Kenapa? Kerana orang yang banyak selawat sudah tentu dicinta kepada Nabi SAW. Bila cinta kepada Nabi, dia balik pada hadis tadi, anta ma'aman ahbabta, kau akan dibangkit bersama orang yang kau cintai. Seorang bila dia mencintai seorang ataupun sesuatu, dia akan banyak sebut tentang sesuatu tu. Orang yang kaki mancing tuan, hari-hari cerita mancing, cerita jumpa kawan, cerita pasal mesin, cerita pasal pot mancing, cerita pasal boat fiber, cerita pasal ada cerita mancing. Sampai kan kita kuliah ni, orang suruh ni ramai game mancing ni. So, esok kuliah subuh Haji tu beritahu dah, ustaz, esok kuliah subuh giliran ustaz, tapi saya tak ada, saya pergi mancing, dia kata, kat Pulau Ketam. Dan dia, orang yang mancing dia akan cerita memancing je. Orang yang kaki modified kereta akan cerita kereta je, cerita pasal sport rim lah, pasal lampu lah, pasal spoiler lah apa. Ada masa pergi kedai aksesori kan, pasal lampu ni, pasal lampu tu, dah macam kedai tom yum dah kereta dia, berlampu-lampu sekali kan. Jadi orang dia akan sebut satu benda yang dia sangat suka, dia tak suka. Jadi kalau orang tu mencintai Nabi SAW, sudah tentu dia akan banyak sebut tentang Nabi SAW. Dan banyak nak sebut Nabi ni adalah dengan kita sebut hadis, dan juga kita banyak selawat kepada baginda Nabi SAW. Orang tu akan bangkit dekat dengan Nabi. Kan Nabi SAW sebut, man salla alayya marrah,
sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala akan selawat pada dia, dia turunkan rahmat pada dia 10 kali. Man salla alayya asyara sallallahu alaihi biha bi'ah. Siapa yang selawat pada aku 10 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan rahmat selawat pada dia 100 kali. Orang yang man salla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfa. Orang yang selawat kepada aku 100 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selawat pada dia 1000 kali. Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat 1000 kali, orang ni pasti akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, 100 kali ni sikit tuan-tuan. 100 kali ni sikit. Kalau tuan-tuan tengok ulama tuan, para ulama beribu tuan, saya pernah jumpa geng-geng yang selawat satu hari 15,000. Saya tak sanggup lah dengan geng-geng. 15,000 tuan satu hari tu kali. Hebat tuan. Ada satu seorang sahabat ni cerita pasal selawat ni tuan. Kalau kita masuk bab ni, salah satu cara tuan-tuan nak dekat dengan Nabi SAW dengan dia banyak selawat. Dan salah satu cara juga kita, di akhir zaman ni, amalan lain belum tentu terima tuan-tuan. Kita solat, boleh jadi solat kita tak khusyuk, Allah Ta'ala tak terima. Boleh jadi kita baca Quran, kita baca Quran riak, Allah Ta'ala tak terima. Sedekah kita, ni benda-benda ni boleh rosak dan boleh menyebabkan Allah Ta'ala tak terima. Tetapi selawat, Allah Ta'ala pasti tidak akan tolak dalam keadaan apa sekalipun, kerana selawat ni akan terus sampai kepada Nabi SAW. Nanti kita akan baca hadis Nabi SAW sebut, jauh lagi hadis tu, Nabi sebut tentang setiap hari Jumaat kalau orang selawat kepada aku, selawat tu akan dibawa, disampaikan kepada aku, roh aku akan disampaikan balik kepada badan aku untuk jawab selawat orang tu tuan. Selawat dan salam orang tu. Ada hadis yang sahih. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukan ke Rasulullah ni dah masuk dalam tanah, jasad dah hancur dalam tanah, macam mana roh boleh masuk dalam jasad nak jawab balik selawat? Ini yang Nabi jawab dalam hadis. Nabi kata, kami para Nabi SAW, jasad takkan dimakan oleh tanah. Tuan, sebab tu bila kita selawat pada Nabi, selalu selawat, Nabi kenal kita. Maknanya apa nama, Abang Sakroji ni, Sakroji bin apa, dia ni saja selawat pada aku, selawat dia disampaikan kepada aku sampai. Jadi Nabi SAW kenal nama dia. Jadi orang yang banyak selawat ni akan dapat syafaat daripada Nabi SAW, kerana Nabi kenal dia, sebab dia selalu sampaikan selawat kepada Nabi SAW. Nak cerita tuan, dalam banyak-banyak amalan, ni kita sebut tadi, amalan akhir zaman ni, amalan lain ni kita kena buat jugalah, tapi amalan selawat ni jangan tinggal. Kenapa? Kerana selawatlah zikir yang paling afdal, kata para ulama. Sebab apa? Sebab ada satu hadis, seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni seorang sahabat yang bacaan Al-Quran dia paling perfect, macam Jibril bacaan Quran Ubay bin Ka'ab. Sebab tu zaman Umar radhiyallahu an, Umar kan buat sembahyang tarawih berjamaah kan. Zaman Nabi tak buat jemaah, zaman Umar baru buat berjemaah. Umar lantik siapa jadi imam? Ubay bin Ka'ab jadi imam. Kerana Ubay bin Ka'ab bacaan paling cantik sekali pada ketika itu. Baik, Ubay bin Ka'ab ni dia amalkan semua zikir yang Nabi ajar. Zikir Nabi ajar ni tak sikit tuan-tuan, banyak. Tuan buka kitab Imam Nawawi, kitab Al-Azkar tu. Kitab tu mengumpulkan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Dan ni kalau tuan-tuan amal semua, mungkin makan masa 2 ke 3 jam sehari nak habiskan zikir yang Nabi ajar. Jadi Ubay bin Ka'ab dia amalkan zikir tu. Dia kata, ya Rasulullah, aku amalkan semua zikir yang kau ajar. Cuma ya Rasulullah, dalam masa yang aku habiskan untuk zikir ni, berapa banyak aku kena peruntukkan untuk selawat kepada kau ya Rasulullah?